Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Amir dan juga rakan sekalian. Saya dan juga rakan saya akan berkongsi pembentangan yang bertajuk pemilihan pasangan dalam media sosial bagi memenuhi kriteria beragama. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Siti Fairuz binti Azizan dan juga rakan saya Mas Syazlin Batisha Puteri binti Masbah Misbah. Pertama sekali, perkara yang kita perlu tahu ialah konsep perkahwinan. Konsep perkahwinan di sini membawa maksud akad yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita untuk berkehidupan bersama dan juga untuk menghalalkan nasab kedua-duanya. Di sini, perkahwinan amat digalakkan jika berkemampuan kerana ia dianggap sebagai ibadah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 yang membawa maksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang membawa maksud, wahai para pemuda, barang siapa yang berkemampuan untuk berkahwin, maka berhendaklah dia berkahwin. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat menghilangkan keinginan nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Antara sebab dan kepentingan mengapa umat Islam digalakkan untuk berkahwin ialah yang pertama, untuk memenuhi fitrah semula jadi sebagai manusia. Di dalam surah Yasin ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang membawa maksud, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluknya semuanya berpasangan, sama ada dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka sendiri atau dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Seterusnya, untuk melengkapi kehidupan antara satu sama lain. Perkahwinan juga amat digalakkan untuk meramaikan umat Islam di atas muka bumi ini dan juga untuk menjaga keturunan dan nasab dan juga untuk menjauhi keruntuhan akhlak. Sebelum termeterainya ikatan perkahwinan, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti atau disebut sebagai pra-perkahwinan. Pra-perkahwinan ini termasuklah melihat, merisik dan juga meminang. Pra-perkahwinan ini juga termasuklah dengan pemilihan pasangan ataupun calon suami isteri yang sesuai. Menurut Najwan pada tahun 2018 yang mengatakan antara faktor kebahagiaan rumah tangga ialah pemilihan pasangan yang sesuai. Terdapat juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang memberi panduan kepada kita untuk memilih pasangan yang sesuai. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud, dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Pertama, kerana hartanya, kerana kedudukan statusnya, kerana kecantikannya dan juga kerana agamanya. Maka carilah wanita yang beragama Islam, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini dapat dilihat bahawa Rasulullah SAW memberi panduan kepada si lelaki untuk memilih calon isteri yang berdasarkan hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, apabila datang kepada kamu ridai agamanya dan amanahnya, maka kahwinilah dia. Jika kamu tidak melakukan demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan juga akan berlaku kerosakan yang besar. Berdasarkan hadis ini, dapat dijadikan panduan kepada wali atau yang bertanggungjawab ke atas wanita untuk memilih calon suami yang mempunyai agama dan juga yang mempunyai amanah. Baiklah, terima kasih saudari Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Syazlin Batisha Puteri dan sekarang saya akan membentangkan mengenai pemilihan pasangan dalam media sosial berlandaskan ajaran Islam. Media sosial digunakan sebagai satu medium bagi menghubungkan manusia tanpa mengira tempat dan masa, serta kita juga boleh menggunakannya untuk membina jaringan sosial. Penggunaan peranti internet dan laman sesawang membolehkan
perkongsian maklumat dan pendapat, video, gambar atau pautan-pautan yang menarik serta membolehkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain secara atas talian. Hampir kesemua orang dewasa dan juga remaja pada dunia kini mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun media sosial. Jika dahulu, mencari jodoh biasanya dilakukan secara berhadapan, namun sekarangnya tidak lagi. Perubahan zaman yang seiring dengan perkembangan teknologi telah menyebabkan masyarakat kini lebih terbuka dalam soal mencari jodoh secara atas talian, terutama sekali dengan kewujudan banyak aplikasi pencarian jodoh. Malah, menurut kajian yang dilaksanakan, aplikasi-aplikasi ini telah menjadi satu alternatif yang sangat popular bagi membolehkan atau membantu seseorang yang masih dalam dilema untuk melaksanakan misi pencarian jodoh yang diidamkan oleh mereka, terutama sekali selepas dunia dilanda wabak COVID-19. Bagi mereka, pencarian jodoh melalui media sosial adalah proses awal persiapan sebelum mendirikan rumah tangga. Contoh media sosial yang sering digunakan adalah seperti Instagram, Twitter, TikTok dan juga Facebook. Bukan itu sahaja, terdapat juga aplikasi yang dicipta khas bagi mereka mencari jodoh seperti aplikasi Tinder, Baitul Jannah, Baitul Muslim, Til Jannah dan juga Omegle. Secara ringkasnya, pencarian jodoh melalui media sosial ini dilakukan dengan cara pengguna laman mencari jodoh ini hanya perlu mendaftarkan diri lalu mengisi butiran diri mereka. Serta mereka juga digalakkan untuk mengemas-kini status aktiviti dari semasa ke semasa dan juga berbual di ruang sembang. Hal ini sangat penting bagi mereka untuk mencari dan mengenal pasangan ideal mereka. Justru, menurut statistik, 28 juta orang rakyat Malaysia telah menggunakan portal mencari jodoh, misalnya di laman Baitul Jannah, sehingga Mei 2022, terdapat seramai 1,090,490 orang individu telah mendaftar sebagai pencari jodoh. Malahan, pada waktu pandemik COVID-19 ini, terdapat peningkatan lebih 700,000 pengguna pencarian jodoh dalam talian bermula pada awal PKP berdasarkan kajian daripada beberapa blog tempatan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kelebihan mencari jodoh menerusi aplikasi di media sosial. Pertama, individu tersebut dapat menjimatkan masa, wang dan tenaga. Hal ini kerana mereka tidak perlu keluar dari rumah serta dapat memudahkan individu yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Tambahan pula, laman sesawang ini boleh diakses pada bila-bila masa tanpa mengira tempat dan waktu dengan hanya menerusi telefon pintar sahaja. Yang kedua pula adalah dapat membantu golongan yang kurang berkeyakinan diri. Mereka menjadi lebih berani kerana mereka tidak perlu berjumpa secara bersemuka dan mereka berasa lebih selamat dalam keadaan seperti ini. Mereka juga dapat menyembunyikan kegugupan mereka serta dapat memberikan lebih kebebasan untuk bertaaruf dengan bakal pasangan menerusi pertanyaan secara alam maya. Selain itu, melalui aplikasi atau portal yang berbagai ini, sudah semestinya kita akan mempunyai lebih banyak pilihan calon yang kita boleh berkenalan. Hal ini dapat meningkatkan lagi potensi seseorang itu untuk mendapatkan jodoh yang diidamkan. Bukan itu sahaja, kebanyakan daripada calon yang berdaftar ini terdiri daripada mereka yang sudah bersedia untuk berkahwin. Akhir sekali, mencari jodoh melalui internet juga adalah salah satu tempat alternatif yang baik kerana kita tidak perlu takut jika kita ditolak. Antara satu kebaikannya adalah kita tidak perlu khawatir jika kita mahu menolak atau ditolak oleh bakal pasangan ta'aruf. Hal ini disebabkan penolakan yang berlaku adalah satu perkara yang biasa jika seseorang ingin mencari jodoh di atas talian. Disebabkan semua calon tidak bertemu secara bersemuka, jadi setiap calon tidak perlu terasa hati ataupun berasa tersinggung jika ditolak. Biarpun aplikasi seperti ini sudah meluas digunakan, namun ia belum tentu menjamin individu terbabit akan merasa sesuai dengan padanan yang dikemukakan. Individu tersebut masih perlu berjumpa dan berkenalan, menjalinkan hubungan bagi mencari keserasian sebelum mengambil keputusan menamatkan zaman bujang mereka. Oleh itu, melalui pandangan Islam, terdapat beberapa panduan yang boleh diikuti dalam memilih calon pasangan menerusi media sosial. Panduan tersebut dapat dibahagikan kepada 3, iaitu melihat dan ta'aruf, meresik dan akhir sekali meminang.
Baiklah, pertama sekali adalah melihat dan ta'aruf. Islam sangat menggalakkan seseorang lelaki untuk melihat wanita yang bakal dikahwininya terlebih dahulu sebelum menghantar pinangan. Hukumnya adalah sunat sekiranya lelaki tersebut berniat untuk mengahwini wanita yang dilihatnya serta dengan harapan pinangannya diterima. Had anggota badan yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan sahaja. Wanita juga turut berhak melihat bakal suami mereka supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tambahan pula, syarat membenarkan lelaki melihat wanita yang ingin dipinangnya itu walaupun tanpa pengetahuan dan tanpa perlu meminta kebenaran daripadanya supaya tidak berhias terlebih dahulu sebelum dilihat. Hal ini bersesuaian dengan hadis riwayat Al-Tirmidzi yang berbunyi, lihatlah kepadanya yakni wanita yang bakal dikahwini supaya kasih sayang di antara kamu berdua berkekalan. Seterusnya ialah ta'aruf. Secara umumnya, ta'aruf bermaksud sebuah proses perkenalan atau saling mengenal calon pasangan sebelum menghantar pinangan. Jadi, ta'aruf ialah satu usaha perkenalan dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh di mana sewaktu ta'aruf dilakukan, kita boleh mengenal pasangan dengan lebih mendalam seperti hal-hal peribadi ataupun sifat dan perasaan mereka. Ta'aruf boleh dilaksanakan menerusi wakil ataupun tanpa wakil menerusi pelbagai cara seperti menggunakan media sosial. Antara perkara yang penting yang perlu dititik beratkan sewaktu ta'aruf adalah menjalinkan komunikasi yang baik, menundukkan pandangan serta tidak berdodaan, dan yang paling penting adalah melaksanakan solat istikharah setelah selesai berta'aruf. Setelah selesai berta'aruf, maka pandangan kedua ialah al-ard, iaitu merisik dapat dilakukan. Al-ard bermaksud menyelidik sesuatu secara diam-diam. Merisik dianggap sebagai sebuah pertemuan bagi memulakan proses perkenalan antara keluarga kedua-dua belah pihak. Hukum adat merisik ini ialah harus dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kedua-dua calon suami dan isteri wajar melihat pasangan mereka supaya mereka berpuas hati dan tidak kecewa. Oleh itu, Islam telah menyediakan beberapa kriteria yang boleh digunakan dalam pemilihan pasangan. Bagi mencari calon isteri, para lelaki hendaklah melihat 4 kriteria berlandaskan hadis, iaitu wanita dinikahi kerana 4 hal: hartanya, nisabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manakala, bagi para wanita pula, hadis riwayat Ibnu Majah ada menyebut bahawa apabila datang kepada kamu seorang yang kamu redai agamanya dan amanahnya, maka kahwinilah dia. Jika kamu tidak melakukan demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan juga kerosakan yang besar. Oleh itu, para wali dituntut untuk memilih calon suami berlandaskan agamanya dan sifat amanahnya. Akhir sekali ialah proses meminang atau turut disebut sebagai al-khitbah, yang bermaksud perjanjian untuk berkahwin dengan seseorang. Ini merupakan satu proses di mana seseorang lelaki atau wakilnya menzahirkan keinginan untuk memperisterikan seseorang wanita dengan cara memberitahunya atau kepada walinya, lalu permintaannya telah diterima oleh pihak wanita. Proses pinangan merupakan suatu pemeteraian ikatan janji di antara bakal suami dengan bakal isteri untuk bernikah pada suatu masa yang ditetapkan. Hukum meminang adalah sunat. Malah, Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa meminang ini sangat digalakkan dalam Islam. Namun begitu, para lelaki hendaklah memastikan wanita yang ingin dipinang itu bukanlah tunangan orang lain, kerana meminang seorang wanita yang telah menjadi pinangan orang lain adalah haram dan merupakan perbuatan yang sangat ditegah. Hal ini adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang lelaki meminang wanita pinangan saudaranya sehinggalah peminangnya melepaskan wanita tersebut atau memberi keizinan kepadanya untuk meminang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meskipun sudah bertunang, aurat dan batas pergaulan hendaklah dijaga oleh kedua-dua pihak bagi mengelakkan berlakunya fitnah. Sekarang, saya akan berkongsikan sedikit tentang langkah berwaspada dalam pemilihan pasangan melalui media sosial. Pertama, janganlah kita terlampau berkongsi maklumat sewaktu di awal perkenalan seperti berkongsi maklumat peribadi, alamat rumah, nombor telefon dan nombor akaun bank. Hal ini bagi menjamin keselamatan diri serta dapat mengelakkan diri kita daripada tertipu ataupun
ditindas. Selain itu, kita juga hendaklah mengenal calon ta'aruf secara mendalam kerana mengenali calon ta'aruf semestinya tidak cukup hanya di alam maya sahaja. Misalnya, kita boleh berjumpa keluarga mereka dan kita juga janganlah malu untuk bertanyakan soalan-soalan penting termasuklah perkara yang sensitif demi menjaga kebaikan kedua-dua belah pihak. Perjumpaan bersama keluarga ini membolehkan perancangan kedua-dua pihak untuk ke peringkat yang seterusnya. Di samping itu, kita juga tidak digalakkan untuk terlampau menaruh harapan sewaktu mencari jodoh menerusi media sosial. Hal ini bagi mengelakkan kekecewaan yang melampau kerana manusia sering berubah fikiran. Oleh itu, kita hendaklah meletakkan kepercayaan kita kepada Allah agar diberikan jodoh yang serasi. Akhir sekali, kita juga hendaklah berwaspada dengan kes penipuan kerana terdapat segelintir pengunjung portal yang menggunakan aplikasi ini bagi menyebarkan sindiket mahupun mencari mangsa. Elakkan untuk memberi duit kepada calon ta'aruf yang dikenali menerusi internet walaupun calon tersebut memberi alasan untuk meminjam. Oleh sebab itulah, kita sentiasa perlu berjaga-jaga terutama sekali dalam perkara-perkara yang melibatkan perihal duit. Baiklah, itu sahaja daripada saya.